Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Dengar Molek episod yang ke-13. Ya, Alhamdulillah. Dan hari ni macam biasalah, kita semua digandikan. Orang lain tak ambil. Orang lain tak ambil, tak mau mana lain. Kita terpaksa ni. Ya, terpaksa dan rela. Jadi insya-Allah saya Faris bersama rakan pengulas saya. Mukhtar. Ya. InsyaAllah seperti biasa, bukan kami berdua saja. Ya, kan. Akan ada tetamu yang kita bawa untuk kupas satu isu. Kita bawa satu isu yang penting sebenarnya hari ni. Dan kita rasa berbangga sebenarnya. Sebab kita bersama dengan satu yang memang masyarakat hari ni dambakan. Ya. Satu kejayaan yang telah pun dicapai Betul. oleh beliau. Hebat sebenarnya. Ya betul. Maknanya Dan ramai lagi sebenarnya yang tak tahu. betul. Ramai kita tahu. Ramai duk ingat bahawasanya pada Bumi Putera Islam kita ni tak ada buat produk ni. Bukan Bumi Putera Melayu Islam ni bukan tak berjaya. Ya. Tetapi mereka bergerak dalam diam. Mungkin dari sudut peluang dan sebagainya. Tapi oleh mana pun apa yang kita tonjolkan pada hari ini mungkin boleh jadi inspirasi dan juga suntikan semangat kepada orang di luar sana. Dok sebenarnya kita Melayu. Sebab kita kadang dimomokkan dalam satu bisnes je mesti Cina. Kalau disebut ini bukan soal resis dan sebagainya. Tapi ini adalah daripada kecil. Lagi-lagi produk yang ni mie, kuih tiaw, berbola, fish cake sebenarnya anak jati Terengganu sendiri ada menghasilkan orang Terengganu. Buat apa kecil itu? Dia apa kita sikit-sikit. Kepelbagaian. Jadi hari ni kita jadi kita persilakan. Mungkin kita boleh perkenalkan kita punya tetamu pada hari ini, iaitu yang Encik Muhammad Nazruddin bin Abdul Wahab, Ketua Jabatan Jualan dan Pemasaran Muslim Foods Industry Sedia Berhad. Apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana hari ni, sihat? Sihat. Biasa orang bisnes ni biasalah kadang-kadang waktu dia tidak mencukupi. Sebab kita dalam kehidupan kita ni ada beberapa benda yang tidak boleh kita kumpul sekali. Masa, tenaga dan juga harta. Betul kan? Kalau kita dapat harta, masa mungkin kita tak dapat. Masya-Allah. Gitu kan? Jadi sebab tu kita biasalah hari ni kita berkongsi banyak benda lagi yang insya-Allah boleh beri manfaat kepada kita bersama. Baik, mungkin boleh ceritakan sedikitlah berkenaan dengan perjalanan Muslim Food Industry ni. Background lah sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Urustia Penerangan Terengganu. Podcast Dengar Molek. Podcast Dengar Molek. Podcast Dengar Molek. Sudi menjemput kami Muslim Foods Industry Malaysia Sedia Berhad. Baik, ataupun ringkasnya MFI. Baik. Muslim Food ni ditubuhkan pada tahun 1985. Sebaya lah. Situ Sebaya. 21 tahun dah. Jadi 21 tahun. 21. Dia ada saya kira lain sikit. Kira lain. Saya. Jadi sebenarnya Muslim Food ini baru saja dilahirkan 41 tahun yang lalu. Umur rahsia. Umur boleh kita. Boleh. Dilahirkan pada 41 tahun dulu. Baru saja 41 tahun. 41 tahun. Jadi umur dia tu rahsia lah. Boleh kita. Tak apa. Baik. Jadi diasaskan oleh Allahyarham Ustaz Jamaluddin Yusof. Yang berasal daripada Duyung, Terengganu. Orang Terengganu. Orang Duyung je. Susu Galuh dia pun orang hebat-hebat jugalah di Duyung tu. Kalau Pulau Duyung tu memang kita tahu dah. Kan? Itu adalah lahirnya para ulama juga. InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Dan dia ni sebenarnya beliau Allahyarham Ustaz Jamaluddin Yusof ni bekas guru sains sekolah. Dia dulu guru, cikgu. Mana Pesara. Dia bersara awal. Dia pernah mengajar di Kemamang, pernah mengajar di Sekolah Intan Zahrah Dungut, pernah mengajar di dekat Sekolah Menengah Marah. Itu je yang saya tahu. Maksudnya dia pernah belajar dekat pada Miding dan dia semazab belajar dan dia dibesarkan di Besut. Awal pendidikan pun di Besut. Jadi banyak daerah lah dia terlibat saja oleh dia. Maksudnya kokil 8 daerah tu. Semua 8 daerah kot. Itu titik mulanya tahun 85 lah. Maksudnya dia cenderung ke arah bisnes. So dia bersara awal. Masa dia bersara awal tu, belum PhD tu dia dah bersara awal kerana tanggungjawab dia ambil tanggungjawab, dia rasa terpanggil untuk menyediakan mi kuning. Mi kuning pada tahun tu, era 80-an tu, mana ada pengusaha mi kuning Terengganu, orang Melayu kita. Pengusaha mi kuning di Terengganu tak ada masa tu.
Tak ada tu. Tak ada lagi masa tu. Mi kuning kat mana kalau mari luar negeri masa tu. Mari luar negeri bukan orang kita punya. Barang import masa tu. Okey. Kerana kesedaran tu dia kata tuntutan fardu kifayah menyediakan produk, kita tak boleh nak buat semua, kita jangan tinggal semua. So dimulakan dengan mi kuning lah. Lepas tu kuih hari ni dah ada tambah lah kuih tiaw, fishball, fish cake, ada cilibo, ada garam. Cilibo ada? Cilibo ada. Kejap lagi kita akan keluarkan tahu Lampung. Tahu Lampung, tahu pong tu. Tahu yang macam span tu. Berdalam mi kari. Mi kari ya, betul, mi kari. Okey. Dipanggil tahu Lampung. Tahu Lampung. Ada orang panggil tahu pok pun ada. Ada panggil tahu pong pun ada. Tahu langsung. Kita tahu makan saja. Dan untuk maklumat lah, Cik Nazaruddin ni dia ada nama glamour dia. Gitu. Abading. Tapi sebelum tu, kita ambil Abading. Mungkin lebih selesa ataupun Abading. Okey, baik. Sebenarnya kalau di daerah tadi kata daripada Duyung saya ingat dulu satu ketika dulu tahun 80-an juga di situ ada lahirnya orang kata usahawan Muslim, bukan sahaja Muslim industri food, food industry, tapi ada lagi produk lain. Cuma nak khabar waktu tu gelombang mula tercipta untuk memastikan produk-produk dikeluarkan adalah halal dan suci bersih. Betul. Jadi itu saya rasa itu hasrat Tuan Jalaluddin Ustaz Jamaluddin. Jadi benda ni lah akhirnya hasrat yang murni. Sebab tu kata niat tu paling penting sekali. Akhirnya bertahan sampai ke hari ni. Bertahan sampai hari ni. 1 tahun. Masya-Allah. 1 tahun. Masya-Allah. Dan sekarang ni semua orang tahulah. Tapi walaupun kita boleh royak lah, Muslim food industry ni dah dikenali ramai. Tapi sebagai saya sendirilah, saya boleh royak, saya ni tak aware bahawasanya Terengganu ni adanya syarikat yang buat produk-produk ni. Jadi mungkin dah dikenali masuk pelbagai pasaran, mall, supermarket. Dan di sebalik kejayaan tu, bila dah berjaya, orang tengok berjaya je, orang tak tengok dah perik-jerik, pengorbanan. Mudah kata gini, mungkin ayat ni panas sikit. Susah dibenci, senang didengki. Itu sikap masyarakat. Realitinya macam lah. Bukan kata semua. Hak baik tu payah nak jumpa. Tapi walau macam mana pun, kita dalam bidang apa sekalipun, kita kena terus bergerak selagi mana niat kita tu molek. Okey, bercakap berkenaan dengan niat molek. Walaupun niat kita molek, tapi tak semestinya dapat menghalalkan segala cara yang kita nak buat. Baik, berkenaan dengan halal, pasti kita dah ada satu produk yang baik, yang kita rasa dah kita orang Islam, orang Melayu buat, tapi dia mesti ada proses, prosedur dan SOP yang perlu kita patuhi. Mungkin dari sudut pengiktirafan dan persijalan yang Muslim food industry sendiri lalui, bagaimana proses. Sebab kadang-kadang kesukaran ni orang tak nampak. Orang hanya nampak berjaya dah sekarang gini. Jadi mungkin boleh kongsi kepada kita. Silakan. Baik. Berkenaan dengan kita dulu kita belum dapat halal. Kita tak mohon halal pun. Pada tahun lebih kurang tahun, saya ingat saya tahun 2011. Pada masa tu dia mulanya macam ni. Allahyarham Ustaz Jamaluddin ni 2 kali dia pernah minta saya kerja dengan company keluarga lah. Saya ni menantu sulung dia, tapi kerja marketing dengan company lain. Company yang saya follow tu company yang jualannya puluhan juta setiap bulan. Jadi benda tu, gegaran itu didengar di telinga dia. Jadi dia minta lah bila naik kereta sama dengan dia, dia kata buat kerja dengan company mana sekarang. Saya sebutlah dengan company A, contoh sekian-sekian. Dia pun senyap sekejap. Dia kata boleh dah kalau nak kerja dengan company kita pun, sebab kita pun dah mula nak grow ni, kita nak kita beli mesin baru, dia kata. Jadi saya diam je lah, sebab saya tahu belum ada halal. Ni nak cerita pasal halal ni, macam mana dia bermula. Sedangkan saya waktu tu saya kerja dengan company, buat marketing dengan company yang sudah ada halal, ada mesti dah ada komplit, ada juga penjerafan-jerafan lain. Jadi saya diam je lah, saya tak boleh cakap apa. Saban hari, saban tahun saya tukar dengan company lain pula. Dia dengar, kebetulan dia tanya pula, bila nak kerja dengan company kita pula. Hari tu dia kata boleh dah, tapi tak masuk-masuk.
Kali kedua saya gitu call dengan company lain pula. Dia tanya, Dia offer dah tapi tak masuk kau. bila nak masuknya? Saya tetap diam, Ustaz. Saya tetap diam. Sebab apa? Sebab belum ada halal. Tapi saya rasa saya tak boleh dah, tak sanggup dah saya nak dengar kali ketiga. Takut dia tanya kali ketiga. Saya terus call isteri pengasas lah, Umi lah, mak mertua saya. Saya call, dia kata kalau boleh Umi, mohon sedia halal. Bila dapat halal, insya-Allah boleh masuk banyak tempat. Jadi saya ingat ke gitu je lah. Maknanya saya sampaikan tak dibuat. Rupa-rupanya Umi tu dia panjat bangunan halal tu, dia mohon halal sampai dapat. Bila dah dapat halal tu, boleh masuklah dekat Sabasun. Okey. Sebab proses nak mohon sijil halal ni bukan satu perkara yang mudah. Ya, sebenar. Betul Ustaz. Sebenarnya Ustaz Jamal dia bukan tak nak mohon. Tapi disebabkan dia mula dengan bangunan kedai yang tak sesuai untuk mohon sijil halal. Spesifikasi tak lepas. Jadi sudah pasti pada masa tu keuangan pun terhad. Jadi bukanlah belanja yang sangat besar sebenarnya, tetapi di ketika duit tak ada, nak beli tepung pun ngutik duit. Sebab cara manajemen perusahaan lamanya, dia ni bagi hutang dulu Mi. Atas supply ke kedai hutang. Budaya hutang dulu tu sangat dia menyebabkan menghirit kepada susah kita nak berkembang. Nak mohon sijil halal pun kita nak kena betul latar, betul atap apa semua tadi tu. Jadi besar perbelanjaannya. Nak pindah tempat yang baru tak ada sesuai. Jadi tekangan pada waktu itu saya menyaksikan benda tu, tapi saya tak boleh nak bantu apalah. Baik. Tetapi sebabkan waktu nak kepada yang halal ni supaya orang pun rasa tak was-was produk kita. Okey. Maka dimohon, alhamdulillah bangunan baru siap. Terpaksa buat bangunan baru, tapi pinjam lah. Buat pinjaman, beli mesin baru, beli bangunan baru. Lepas tu mohon halal, dapat halal. Bila dapat halal tu, dapatlah masuk kat Sabasun. Saya tak masuk lagi. Saya tak masuk lagi kerja saat dekat Musaifu ni. Tak masuk lagi. Tapi saya tahu apa dia tahu perjalanan dia tu. Baik. Jadi lepas tu maknanya bila dah ada halal tu, kita nak beritahu memang ramai mudah. Selepas pada tu saya masuk. Masa tu Sabasun dia masuk, kita boleh masuk sebab ada halal. Lepas tu Maiden pun boleh masuk sebab apa? Kita dah masuk dekat Sabasun. Jadi persaing kuat tu. Kalau kita kat Sabasun ada, dia Maiden tak ada. Rugi dia tak boleh nak jual benda Sabasun jual. Rugi lah. Tak rugi. Ringkas kita dia terpaksa. Saya tak kata nak kata kemudian terpaksa ambil. Maknanya mudah kita masuk Maiden apabila kita ada halal. Sabasun masuk, Maiden masuk. Dan pada waktu tu kita dah boleh diterima oleh pasar raya lain. Kita ganu saja. Kalau berkata sertifikasi tu memang penting lah. Penting. Kalau berang. Dahsyat dia punya tu. Maksudnya dia punya halal punya sijil tu bukan satu benda yang barang lah. Sebab tu proses nak ambil dia pun payah dengan SOP yang begitu ketat dan sebagainya. Kita lalui. Saya pernah masuk kursus tu. Saya tengok memang payah. Buat mi juga? Bukan. Saya masuk kursus bisnes dengan InScan dan banyak lah. Dan proses-proses tu saya tahulah, sebab saya kata bukan satu benda yang mudah, sangat complicated dan kita perlu berkorban banyak benda. Jadi saya tupang bangga kerana sebab asas niat yang comel tadi. Maksudnya alhamdulillah, maknanya daripada peranan untuk mengambil tanggungjawab fardu kifayah tu sekali. Sebab kalau ikut makanan mi memanglah kita rasa salah, tapi benda tu perlu ada jaminan. Akhirnya benda tu membuka ruang yang cukup luas sehinggalah dapat bertahan sampai ke hari ni. Jadi konkret, itu antara lah kata kesukaran yang perlu dilalui oleh seorang businessman, pengusaha. Mana-mana pun kita duduk, walau kita duduk saja pun ada ujian dia. Cuma kita nak berjaya, lagilah banyak ujian dia. Jadi benda yang dilalui ni, akhir sekali kesambung kita mungkin benda yang boleh jadi turning point ataupun benda yang boleh menjadi satu gerak hati, boleh berkhidmat dengan baik. MFI. Bila dah ada halal tu, yang buat marketing masa tu Asadullah, adik ipar saya lah. Boleh masuk Sabasun, boleh masuk Maiden. Lepas
Tak lama lepas tu Encik Ahmad Sayaf yang hari ni jadi managing director kita lah. Anak yang ke-11 daripada 23 orang anak Ustaz Jamaluddin. Encik Ahmad Sayaf ni 23 ramai anak dia. 2 pasukan bola, 1 pasukan bola lengkap. Maksudnya kita ni kena makan mi kuning maksudnya. Tapi saya minat kuih tiaw. Saya nak kuih tiaw dia. Tapi nak tuju ke 23 tu lah. Okey. Okey, baik, sambung apa dia kita. Jadi bila Encik Ahmad Sayaf masuk kat Giant. Lepas tu dia pun dia call saya nak jumpa. Masa tu saya pun dah macam slow dah dengan company yang saya buat masa tu. Dia call nak jumpa. Dia kata masuklah dekat Musim Food ni. Dia kata masih lagi terbuka. Saya tengok apa yang saya minta halal dah ada. Mesti pun dah ada. Kita tak minta pun dah ada. Jadi halal dah ada, mesti dah ada. Saya memang saya nak masuk. Tapi saya pun tunggu macam kena ada satu benda yang tarikan sudah ada. Penolakan. Lambat saya buat keputusan. Encik Ahmad Sayaf Jamaluddin ni, Encik Ahmad Sayaf ni MD kita hari ni lah. Dia pun cerdik. Dia pun cakap, dia ajak saya berjalan tengok market. Dia ajak saya berjalan tengok market luar. Kita di Terengganu ni boleh jual banyak tempat dah. Bila masuk Sabasun, brand ni dah kuat dah. Semua kedai yang ambil barang kita. Dekat Pasar Baru memang dah lama dah. Baik, untuk market luar ni, saya walaupun saya tak kerja, saya cuba masukkan dekat Gambang. Adalah kedai borong yang besar Haji Hussein itu. Dapat masuk. Saya buktikan saya nak buat, tapi tak ada tolakan yang kuat. Selambat saya buat keputusan, Cik Ahmad Sayaf ni telefon saya. Mari kita pergi tengok luar, tengok market luar. Dia kata dia tak kata nak kita tengok market. Nak ajak pergi jalan kata. Baik kita masa tu free lagi. Rupanya dia, bila sama dengan dia kata kita pergi tengok pasar raya di luar. Saya pun ikutlah. Bila sampai kat pasar raya yang besar-besar, dia tengok dengan saya, dia berkata tengok mi kita tak ada. Pergi pasar raya lain yang besar-besar, tengok mi kita tak ada. Yang nampak cara dia tu, dia nak tarik saya masuk. Psycho. Jadi saya pun memang rasa macam tercabar. Besar sungguhlah market ni. Tercabar lah. Memang tercabar. Memang rasa macam tak patut lah. Bukan tercabar sebenarnya, tapi saya rasa macam tak patut kalau saya tak masuk buat. Saya tanya, siapa lagi kalau saya tak masuk? Saya bukanlah orang yang hebat, tapi kalau saya tak masuk, saya tanya siapa dia yang nak masuk bantu. Kita orang terdekat. Ya, terdekat. Kita dalam pemain dalam industri tu. Tapi saya tak jawab nak masuk. Balik daripada rombongan tu, orang balik daripada jalan tu dalam 2 malam juga di luar. Tidur di Johor, tidur di Melaka, tidur di KL. Banyak semua pergi satu Munjul tak naik utara je. Balik tu sampai ke kilang tu, sebelum keluar daripada kereta dia tu, dia kata bulan 1 tahun 2018. Dalam seminggu lagi kot. Dia kata 1 bulan ni masuk lah. Dia kata saya kata insyaAllah. InsyaAllah tu saya pun balik. Dia rasa macam lain macam dia sebab Goosebumps nak rumah. Lepas tu dia pun tak tahu dia macam mana. Dia suruh HR, dia call saya. Saya kenal lah HR tu, kenal saya pun kenal dia sebab isteri saya dah kerja situ. Dia kata nak jumpa sekejap. Saya pergilah. Dia tanya, Abeding, bos tu tanya nak apa? Saya kata dah lah macam kalau sebut nak apa ni, malu pula lah saya kan. Sampai sekali macam lah saya dah hebat sangat. Jadi adalah saya beritahulah apa yang saya nak, iaitu sebagai orang marketing, patut yang saya nak untuk senang bergerak, supaya tidak ada masalah di ketika saya buat marketing. Dan lepas tu dia setuju. Dan saya pun masuklah 1 bulan 1 2018. Itu. Ini untuk membina satu branding dan juga membuka pasaran yang luas. Bukan satu perkara yang mudah, perjalanan yang amat panjang dan pelbagai kesukaran yang dilalui. Macam tadi ke bawah, walaupun kadang-kadang kita orang yang ada kepakaran dan orang yang dekat dalam MFI, cuma hati tak terbuka lagi. Dia tak buka sekali, akhirnya terbuka lah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah lah, maksudnya dapat bersama tu Allah Maha Berkuasa. Mungkin situ kita rasa ada elemen-elemen yang boleh menarik dari sudut, sebab
kita sebagai seorang Islam, kita ada taklifah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu menjaga alam ini, bumi yang Allah Ta'ala beri dengan kesejahteraan. Termasuk yang paling penting adalah makanan. Sebab itulah sumber asas. Sebab Nabi sebut punca segala penyakit bermula daripada perut. Jadi saya rasa kemungkinan ada terdetik di hati Abadin sendiri, mungkin ini adalah peluang untuk sebarkan ataupun relate dengan dakwah itu sendiri. Maknanya makanan ini untuk memastikan bahawa bukan saja di Terengganu, bahkan di luar Terengganu juga. Mungkin Abadin boleh kongsikan juga kepada kita bagaimana orang kata Abadin melihat elemen dakwah dapat dimasukkan dalam Muslim food industry ini dari sudut makanan, untuk memastikan bahawa bekalan bukan sahaja berada di Terengganu, bahkan di seluruh Malaysia. Ia bukan satu perkara yang mudah, sebab kita mungkin tak kenal orang di Johor, kita tak kenal mungkin ada kekuatan dan sebagainya. Silakan Abadin. Baik. Abadin nak guna air boleh, tak ada masalah. Boleh. Sebab kita bukan bulan Ramadan. Okey Ustaz. Baik. Oleh kerana Ustaz Jamaluddin Yusof dia bukan sekadar bapa mertua saya, tetapi dia juga merupakan guru saya lah. Mengaji kitab pun dengan dia, apa yang dia bawa di dalam keluarga dia dan dia amalkan dalam keluarga dan diri dia tu, barang-barang ni, iaitu dia kata hidup cara Islam. Masya-Allah. Jadi dakwah yang dia bawa untuk diri dia, untuk keluarga dia dan kawan-kawan masyarakat, bila dia ngajar Suraduyung, apa yang dia bawa adalah hidup cara Islam. Ataupun dia kata jadikan Islam itu sebagai satu cara hidup. Bila situ dalam Islam tu sangat luas tentang kebersihan, tentang halal, tentang kualiti, tentang integriti, tentang amanah. Jadi oleh kerana pengetahuan yang ada pada saya ni lah yang menyebabkan bila saya duduk company 2-3 company sebelum ni pun, saya mencari kenapa halal. Saya cari kenapa kita kena jaga kesihatan. Makan benda ni tak baik, menyebabkan kesan kepada sampingan. Sehingga saya kenal lah beberapa tokoh kesihatan di luar sana. Contoh macam Profesor Dr. Sir Mugeni Samarin di Kat Intan. Saya kenal orang yang bercakap, ada otoriti bercakap tentang kesan makanan. Makanan dan kesan. Makanan, apa yang perlu kita makan, apa yang patut kita tak makan. Profesor Dr. Sir Nur Hisham Wahab dalam color vibration terapi, pemakanan kesihatan. Jadi bila kita duduk dalam tanggungjawab kita menjadikan Islam itu sebagai satu cara hidup, maka kita anggap ini satu medan, satu tempat, bukan kita nak kerja untuk dapat makan gaji saja. Itu memang kita nak. Tapi ini adalah serampang 2 atau 3 mata. Kita kerja untuk nafkah diri kita dan keluarga. Dalam masa sama kita boleh bawa kepada masyarakat luar tentang perlunya mi kita nak makan tu, kita cari mi yang halal, mi yang bersih, diusahakan oleh orang-orang yang Islam yang senang katanya mandi wajib lah. Diusahakan oleh tangan-tangan yang mandi wajib. Lebih baik lagi kalau dua halal, satu tak mandi wajib, satu mandi wajib. Jadi mana yang kita nak pilih? Betul. Yang mandi wajib. Tapi bila kita nak bawa yang mandi wajib ni, kita jangan sebut pasal mi kita ni dibuat oleh orang Islam, tak perlu sebenarnya. Kita lalu saja proses halal. Mesti betul, amanah, integriti. Kita yakin apa yang kita bawa ni tak perlu diragui, tak perlu was-was lagi. Kita bawa saja, insya-Allah lebih-lebih tu Allah Taala belaka yang. Betul. Sebab kadang masyarakat tidak melihat apa yang kita bercakap. Sebab dia tengok apa yang kita buat dan sejauh mana kita punya tingkah kita. Sebab tu kebesaran Nabi, kehebatan dakwah Nabi melalui akhlak Nabi, dakwah bil hal. Itu penyumbang terbesar. Waktu kita kena faham. Okey, baik. Kita balik kepada satu kejayaan usaha demi usaha. Maksudnya macam tadi proses halal dan sebagainya. Jadi satu ketika pada tahun 2025, Muslim Food Industry telah pun difahamkan dan dinobatkan sebagai tokoh usahawan Terengganu sempena dengan Majlis Anugerah Usahawan Negeri Terengganu. Satu pengiktirafan yang saya kira melihat satu pengiktirafan yang cukup besar lah. Apakah Ketua melihat mungkin pengiktirafan ini boleh menjadi penyuntik semangat untuk meneruskan jihad ekonomi? Ya. Anugerah Usahawan Terengganu memang cukup memberi suatu pemangkin semangat untuk kita warga Muslim Food Industry terus berusaha untuk memastikan usaha mengeluarkan produk yang halal
bukan sekadar mi kuning, tapi mempelbagaikan produk lagi untuk memperkukuhkan jihad ekonomi dan untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Memperbanyakkan lagi produk. Jadi kita bila dengan anugerah tu memang bersalah bagi kita dan memang kita rasa cukup bersemangat. Garang tu garang kasar. Garam kasar, garam halu dan garam bukit. Yang tu kita packing je. Kita ambil daripada kilang garam yang ada halal yakin, kita packing. Maknanya masyarakat boleh berada pada satu tahap yang meyakinkan lah. Sebab keluar daripada MFI InsyaAllah. Bukan sebab kita dah ada pengiktirafan dari sudut halal dan sebagainya. Cuma bila bermulanya Cilibo, mungkin saya tinggal bahas sikit kot situ kot. Cilibo ni bermula, saya lupalah nak tanya pengasas dia, tapi dah lama lah. Dia mula tahun 2000 sebelum saya masuk kerja rasanya. Dia buat sendiri-sendiri ni. Kakak dia usaha dulu. Dah lama lah. Tak masuk lagi MF Muslim Food. Kakak bos ni dia buat, lepas tu dia test market dulu, dah okey, baru MFI tengok okey, kualiti cantik apa semua, molek dah, baru dia pun ambil. Jadi saya tak silap saya tahun 2017 masa tu jadi produk Muslim Food, atau kalau tak pun tahun 2018 lah. Lama dah. Cuma bagaimana Muslim Food Industry ni dia tengok kesedaran pengusaha-pengusaha lain lah terhadap nak pengusaha makanan tempatan pasal konsep bersih dalam halalan thayyiban ni lah. Dan mungkin ada setengah yang ambil ringan benda ni, tak pentingkan benda ni. Jadi bagaimana Muslim Food Industry ni melihatlah dari satu sudut bahawasanya perlunya pengusaha-pengusaha tempatan lain titik beratkan pasal halalan thayyiban ni. Saya melihat tidak sepatutnya lah usahawan berkekalan dalam keadaan ambil ringan tentang sijil halal ini, persijilan halal ini, kerana sijil halal itu merupakan satu indikator untuk orang rasa tidak was-was, sebagai satu indikator untuk kita menjadi pengeluar yang integriti, untuk kita ke arah yang lebih baik, untuk sekaligus ianya akan jadi melengkapkan lagi ibadah kita. Kalau kita kata kerja itu sebagai ibadah, perniagaan itu sebagai ibadah, kalau kita kata juga dakwah agama itu dengan makanan, yang sebagaimana ustaz sebut tadi, hasil daripada yang kita makan itu membentuk siapa diri kita. Kadang-kadang dia juga mengganggu khusyuk kita sembahyang, benda-benda macam tu. Jadi kalaulah usahawan juga melihat seperti itu, insya-Allah perlu. Tak boleh nak faham bandar ringan. Sebab mungkin dia tengok mungkin ada yang melihat branding halal ni tak mampu mempengaruhi kuasa beli. Bagaimana pandangan tu? Dengan bawa nama Muslim Food Industry sendiri, mungkin ada cabaran dia sendiri. Betul. Yang pertama, memang kalau kita tak terlibat dengan perniagaan, kita tak tengok peniaga-peniaga luar, kita asyik kita je keluar produk, dan kita tengok perniagaan kita saja, dan kita mudah berpuas hati dengan tahap yang kita capai, kita tak rasa keperluan sijil halal itu boleh membesarkan lagi jualan kita. Tapi bila kita pernah duduk di berniaga dengan company yang ada produknya ada halal, kita nampak produknya permintaannya cukup tinggi. Jadi bila gitu, kita kena pastikan contohlah, kalau kita ambil mudah macam ni, macam mana nak masuk pasar raya. Kebanyakan usahawan tahu tak ada sijil halal, tak dapat masuk pasar raya. Jadi bila gitu, kita kena usaha untuk dapat sijil halal. Bila dapat masuk, bila ada sijil halal, boleh masuk pasaran besar. Boleh masuk barang besar. Bila pasaran besar kita tahu dah. Branding kat situ. Mana dah ada sijil halal, lakau makin jauh lah. Makin jauh. Cuma kadang-kadang gitulah, masyarakat ni dah rasa jauh dah, tak apalah. Sebab dari sudut kepentingan tu adalah untuk memastikan bahawa kita
sebagai orang Islam ni ada disiplin yang saya kira tersendiri. Macam Abang Kabau sendiri, maksudnya kita kena ada seimbang dalam setiap dok nak lalui secara sembrono apa yang kita buat. Sebab tu kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kejadian kita sendiri, Nabi sebut kalau kita pecek peha kanan, peha kiri terasa, tu dari sudut kita punya ukhuwah. Tapi dari sudut untuk memastikan bahawa kita selamat, kita ada dua mata, dua telinga, satu mulut. Aku beza dia ialah untuk memastikan bahawa pandangan kita sempurna, kita perlu dengar nasihat orang. Bukan kita cakap banyak dok, tapi kita perlu mendengar nasihat. Sebab tu pentingnya nasihat dan juga seimbang dalam setiap perkara yang kita nak buat. Jadi bila dah ada penilaian, bila kita dengar saranan, teguran dan sebagainya, maka kita akan pergi kepada satu, iaitu mulut kita untuk buat keputusan yang terbaik untuk terus maju ke hadapan. Saya melihat perjalanan MFI ni cukup, ya betul mencabar, tetapi dia macam satu perjalanan proses yang kemas. Walaupun kata bermula dengan mungkin cara kapung bagi orang hutang dan sebagainya, tapi itu adalah satu marketing yang saya rasa itu marketing yang perlu ada pada ketika itu. Sebab kalau kita nak keluar kos marketing agak tinggi, tak boleh masuk dulu lagi. Betul. Kos marketing kalau kita ada produk 10,000, kita kena labur 100,000. Itu basic yang saya belajar lah. Betul. Yang kita tahu. Okey, baik. Mungkin boleh kita lihat banyak lagi kes yang melibatkan produk yang sinonim dengan masyarakat, namun hakikatnya menggunakan bahan yang tidak halal ni. Bagaimana MFI melihat pengusaha yang tidak bertanggungjawab dan menyerupai produk Melayu Islam? Sebab tu kata kita bawa nama Muslim, akhir sekali ada bawa nama brand masjid, hikmah dan sebagainya. Ini adalah satu cabaran yang pada hari ni kalau kita lihat masyarakat hari ni, dia melihat satu orang panggil perjuangan buy Muslim first tu dah menjadi trend. Akhir sekali dia terpaksa. Jadi bagaimana, sejauh mana pandangan dan juga pendapat daripada Abang Din sendiri? Muslim food industry memang memandang seriuslah perkara ni, iaitu contoh kita kata produk menyamar. Guna nama Melayu, guna nama Islam, tapi pengusahanya bukan Melayu, bukan Islam. Salah? Tak salah pada saya. Dari satu sudut tak salah. Tapi kadang ada orang tu dia kata kira macam menipu. Tapi itulah sebenarnya yang menyebabkan mencemarkan imej industri halal sebenarnya. Itulah pada saya, itu produk menyamar tadi, seolahnya ada halal, seolahnya produk orang Islam, tapi ianya bukan diusahakan oleh orang Islam. Ianya telah pun mencemarkan industri halal. Contoh yang kita tengok, kalau pasar raya Salamku, bukan orang kita, nama Salamku, agak di Kelantan. Bagus pasar raya tu, banyak outlet, dan kita pun dapat berniaga bisnes dengan dia. Kalau di pasar raya Bilal, dah tutup dah. Bihun Cak Masjid, bukan orang kita. Jadi sehingga kan mi Muslim ni, saya orang marketing, saya tu orang Padang, tanya orang yang tak kenal kita, dia mi Muslim ni Cina tau. Terkesan. Betul. Jadi bukan nak sebut soal apa nama ni, bangsa dan sebagainya. Maknanya nak cerita faktanya, orang anggap, orang tak kenal mi Muslim food mi Muslim ni sebab bila kita tukar packaging yang comel. Sebab kalau comel-comel tu ada halal, ada mesti tu yang diusahakan oleh orang bukan Islam. Nak cerita apa? Nak burukkan dia kan? Tak. Saya nak beritahu dia buat kerja yang sepatut dia buat. Bila kerajaan meletakkan halal, mesti dia buat. Nak ceritanya, apa yang saya nak sampaikan ialah kita yang tak buat kerja kita yang tertinggal abadnya. Hari ni orang bercakap, orang pemimpin yang memperjuangkan Islam hari ni bercakap soal kita tak buat kerja yang sepatutnya kita buat. Membandingkan dengan orang lain yang buat kerja dia. Dalam industri makanan, orang lain mohon halal, kita tak mohon halal. Orang lain ada mesti, orang lain packaging yang cantik, kita tak mohon. Memang mengeluarkan belanja besar, tapi harus kita mulakan daripada sekarang, beriltizam. Dari macam Muslim food dulu pun, daripada tak ada duit. Sebenarnya Ustaz Cik Faris, Ustaz Jamaluddin Yusof ni tidak meninggalkan harta kepada anak-anak dia. Bahkan tetapi dia tinggalkan industri yang sedang berhutang dengan bank. Kalau nak kira macam mana, tak ada duit. Bila dah dia meninggal, akaun kena kena beku. Nak running patu kifayah, tak boleh orang nak minta mi kan, paksa berhutang. Mak beritahunya untuk kita ke arah nak grow,
nak dapat halal. Kalau kita nawa itu kita memang kita nak, kita kena rela berhutang lah. Berhutang kena bayar lah. Lepas tu orang nak bayar, ada sacrifice, ada pengorbanan. Betul. Maksudnya kalau orang tu give and take lah. Berbalik pada kita packaging tadi. Tarik. Packaging ni biasanya ia berevolusi. Dulu kita pernah tengok mi ataupun yang pakai ikat getah. Dulu ikat dengan getah. Betul Cik Faris. Dulu mi kita ni ikat dengan getah. Adalah logo gambar satu colour je lah, plastik transparent. Chopnya logo Muslim Food warna hijau. Tak apalah, pak kita orang Islam yang berusaha. Tapi ada juga orang bukan Islam buat warna hijau juga. Tak apa, yang tu biar dulu. Nak ceritanya ikat dengan getah. Kembung gitu kan. Ya, betul. Betul. Dalam dulu nostalgia tu. Maksudnya kita mulakan dengan gitu juga dulu. Macam orang lain mula pun macam tu. Lepas manual dulu. Lepas tu ada seal sekejap. Lepas tu terus kepada fully automatic. Hari ni mi jatuh sendiri dengan timbangan yang telah di setting. Tu di packing. Semua robot buat belaka. Mana kita gunakan 5 mesin hari ni buat mi kuih tiaw dengan 5 mesin. Bermula dengan tangan orang ni masak kat tepung je, masak kat air beras je untuk buat kuih tiaw. Yang lain semua mesin buat sampai dah packing siap pakai baju dah. Barulah tangan abang-abang packaging ni yang bandelkan. Yang bandelkan. Jadi bila gitu kita jimat masa. Nampak macam jimat tenaga orang sebab pakai robot. Tak. Bila sale besar, bila kita buat dengan apa nama ni mesin fully automatic ni, mi tahan lama, bersih, jadi permintaan tinggi, beri peluang pekerjaan yang ramai. Sebab lepas pada mesin tu kita nak pakai tenaga lagi ramai, nak kerja bandar ni lebih ramai lagi. Sebab volume pengeluaran ni makin lagi. Betul Sah, sebab volume pengeluaran tadi. Masuk. Tu maksudnya 4 dekad perjalanan dekat dia, betul. Masya Allah, dalam industri bukan satu perjalanan yang mudah. Yang benar cerita dia, saya pun dah pasti mi yang Muslim ni, Muslim Food ni, dia memang mi kecil aluh gitu daripada dulu ataupun sekarang. Sebab saya dah ingat dah, sebab lama memang dulu memang kita orang tepuh ni memang mi tu lah. Kalau orang jual ikan orang rebang tu kan, saya orang tepuh. Jadi nampak lah ulu teran. Ingat bukan Sawangang tu. Tak tengok saya. Okey, baik. Apa ni? Saya difahamkanlah, maksudnya bila dah ada mesin, dah ada sejahalan dan sebagainya, permintaan makin tinggi. Katanya siapa ke mencecah puluhan ribu pack sehari. Mungkin apa ni boleh ceritakan kepada kita bagaimana perasaan pada ketika itu dengan pengeluaran yang besar, dan berapakah mungkin jumlah tertinggi pengeluaran yang pernah tercatat sepanjang tempoh 4 dekad. Sebab kita mula nak rasa macam bangga sebab kita dah nak buat wadi kifayah, selesai lah kita. Dah ada dah kan. Kita buat jadi saingan pula. Kalau saingan sehat tak ada masalah. Saingan sehat tak apa. Kita tak ada. Kita tak ketemu lah kita. Okey. Baik. Kita mula dengan beberapa beg. Dia kalau gemi kuning kita buat dengan tepung kan. Tepung gandum tu 25 kilo satu beg. Okey, berapa beg mi? Berapa beg kuning? Dulu kita buat dengan 30 beg. Lepas tu naik 50 beg gandum sehari. 100 beg. Tapi hari ni mi saja kita boleh buat. Kita dah buat 400 kuni gandum. Tepung gandum 1000 kilo lah. 1000 berapa ribu kilo tu? Dia satu beg 25 kilo gandum. Bila jadi mi dia akan jadi 50 kilo segandum. Hari ni kita buat mi 40,000 pieces. Kalau mi satu paket tu dia 400 gram. Okey. 400 gram kita boleh buat 40,000 pieces sehari. Setiap hari 7 hari seminggu, mesin berjalan 2 shift. Jadi situ peluang pekerjaan dan sebagainya. Kuih tiaw kita buat 37,000 pieces sehari. Jadi kalau campur mi dengan tiaw kita buat 77,000 pieces sehari. Setiap hari 7 hari seminggu. Kuih tiaw apa? Kuih tiaw 37,000 pieces setiap hari. Tak boleh stop. Mesin kilang kita beroperasi ada mogok hanya jangan, betul. Tak kena cara memang ada mogok. Betul Ustaz. Ustaz ni memang dia dapat rasa kan. Macam ni. Kita cuti dalam setahun 2 kali je. 2 hari raya haji, 2 hari raya puasa, 2 hari raya haji.
Setahun 4 hari je. maksudnya kalau 365 hari 360 tu 324. 361 kot. 300 bukan 364. 360 hari. So rehat 4 hari kan. Maknanya 354. 356. Setahun 300 apa? 365. 305. 365. 365. Okey, maknanya 361. Ustaz tu bulan Islam. Lebih kurang sikit. Okey, baik, jadi setahun 360 hari lah setahun. Boleh Boleh. OT lah. Maksudnya setiap hari tu dua proses. shift staff yang lain. Oh, tu yang kata. Setiap orang akan cuti 6 hari seminggu. Dia ada jauh. 3 hari seminggu kerja. Kerja. Sorry. Kerja 6 hari seminggu. Kalau cuti 6 hari seminggu saya nak kerja lah. Mesin jalan tiap-tiap hari. Tapi pekerja tetap dapat cuti sehari seminggu lah. Kerja 6 hari je seminggu. Maksud shift yang malang Shift malam tu orang lain pula. Okey, baik. Maksudnya semua staff berapa ada ni? Staff semua sekali. Ada 120 orang staff lah. Termasuk laboratory, management. Jabatan tu. Tu lah. Dah, Maknanya 120 orang. Dah, maknanya pejuang dalam diang ni. Tapi tak ada musim perayaan, kita boleh cecah tinggi lagi lah. Boleh sampai kalau sebelum raya orang nak simpan untuk raya, dan lepas raya kalau mi kuih tiaw ni hampir 100,000 pieces sehari kita terpaksa buat. Jadi 100,000 masuk cecah 100,000 cecah jejak ke shift ketiga. Jadi ada 3 shift Jadi sehari. 3 shift, hampir 3 harga Sebab nak keluarkan banyak ni. tinggi. Maksudnya biasanya paling tinggi musim raya lah. Seraya. Tapi mudah sebenarnya kalau adik-beradik klik hamil ke dok. Memang kita masak mudah mi kari. Mi goreng. Ada. Betul. Mi rebus, mi kari, betul. Lepas tu apa dia dari segi permintaan tak, dilihat banyak lah dapat sambutan pada zon Pantai Barat, terutamanya zon Selatan. Adakah pihak MFI ni ada kilang juga sana? Luar Terengganu ada tak? Di Terengganu, di luar Terengganu tak ada. Kita hanya kilang kita dekat ni lah. Bangun Tok Jiring tu. Bangun Tok Jiring. Untuk permintaan di zon Pantai Barat tu, kita ada sini supply ya, lori. Betul. Baris. Kita ada 13 biji lori. Saya memang kejut tengok lori besar. Uish, dahsyat sekarang dah besar lori. Untuk pergi ke Johor 2 lori. Lalu kok Mersing balik, lalu kok apa ni? Kok mana? Sekamat kok Sekamat apa semua ni, balik Bubuting untuk ke selatan. Lepas tu untuk ke KL, ke utara. Jadi lori besar-besar tu hok main di luar saja ada dalam 5-6 biji lori. Okay. Ada hasrat tak nak berbagai lagi lah produk? Produk betul, selain daripada mi lah. Mi, kuih tiaw, apa nama ni, ayam pula ke mana tahu. Ayam saya bersih. Ayam mungkin kita tak tahu sebab pasaran dah makin luas. Jadi sekarang ni ada fish cake, ada fish ball. Tahu meatball. Tahu Lampung dah buat dia. Lampung dah ada. Jadi nak cukup dalam satu mangkuk nak makan apa dia orang panggil? Nak makan mi kari ataupun lagi nak makan apa lagi? Jenis bakso ke. Memang kita perlu proses produk yang berasaskan ayam dan juga daging. Kalau tanya bos, memang dia ada hasrat. Saya pun dah tanya bos, memang kita ada hasrat untuk buat tu. Proses sama hasrat tu ada, cuma masa lah. Tunggu masa dan ketika. Berkat orang-orang yang duduk bagi sokongan, bagi apa nama ni, share orang makin tahu, makin kenal orang permintaan. Tapi sebenarnya kami yang rasa bangga sebab Muslim Food Industry boleh mari sama dengan kami untuk kongsikan dengan Molek. Sebab kita memang hasrat kita nak perkenalkan kalau kita tahu pun memang semua boleh kenal lah kedah. Cuma dia orang ni tak tahu usahawan tu siapa. Kita nak kedepankan benda supaya boleh jadi inspirasi lah kepada orang muda. Macam satu ketika orang dah pandang dunia pertanian, hari ni orang dah pandang. Jadi hari ni orang dah, kita mula beralih pada era PKP, mula-mula masing semua nak terjun ke dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Cuma knowledge dan juga kadang-kadang dia orang tak ada pengalaman. So benda ni kita nak bawa ke depan supaya mereka tahu apa yang kita buat kan bukan satu perkara yang mudah, mesti meredah hutan belantara, mesti masuk seluk dan sebagainya untuk mendapatkan satu hasil yang sampai ke hari ini Muslim Food masih lagi kita kata steady lah dan terus mempertekadkan usaha dan juga dapat memberikan kepuasan kepada semua customer kita. Farid ada soalan lagi? Okey, boleh, insya-Allah. Sekejap kita bahasa tekok dulu. Nampak abading kita macam ke sekian minit dah kali. Kita berehat sekejap. Allah malaikat sentuh sudah. Okey, baik, kita rehat dulu untuk podcast dengan Molek kita kembali selepas ini bersama dengan Muslim Food Industry.
Jadi kita kembali daripada rehat seketika dan kita hari ini bersama Cik Nazaruddin. Dapat lebih mesti dikenali dengan Abading lah. Seorang yang humble dan mudah. Tanya soalan jawab je. Ya, betul. Dia daripada Muslim Food Industry Malaysia Sdn Bhd. Dia nak kongsi kepada kita bagaimana jerih perih dan juga kepayahan yang dilalui sehingga pada hari ini Muslim Food mendapat pelbagai pengiktirafan dan sebagainya, dan mungkin telah menjadi inspirasi kot kepada pengeluar-pengeluar ataupun pengusaha-pengusaha yang baru berkecimpung dalam dunia bisnes dan sebagainya. Jadi insya-Allah hari ini kita rasa berbanggalah sebab kita dapat bersama ni. Cuma kita nak tanya jugalah, mungkin benda ni juga boleh jadi inspirasi sebab kadang-kadang masyarakat kita ni kalau kita cerita susah dia kata jual maruah tu bukan. Kita nak cerita kadang-kadang susah ni orang kena tahu. Dan dia kan nampak senang kan kata mana duit senang ni, banyak pula macam-macam persoalan. Jadi kita nak tanya sepanjang 4 dekad mungkin ada cabaran-cabaran yang tertentu yang telah dihadapi, mungkin dari sudut modalnya, mungkin dari sudut orang kata persaingan yang payah, ada permainan dan sebagainya. Kita tahu dalam bisnes, dalam apa sekalipun mesti ada cabaran-cabaran dia. Dari sudut tenaga kerja tadi border mesin dan sebagainya, dan perubahan teknologi adakah menjadi satu halangan untuk memastikan kualiti cita rasa kepada pengguna dapat dikekalkan, dan mungkin bagaimana MFI terus bangkit dan terus orang kata melawan gelombang ataupun satu dipanggil ujian ini untuk terus bangkit sampai kekal ke 4 dekad. Silakan Bading. Baik, Muslim Food ini dalam 4 dekad tu memang kita ada pelbagai cabaran. Pernah bekerja tiba-tiba tak mari terus. Sebelum tu lagi masa bukan nama Farid Jamaluddin. Ustaz Jamaluddin Yusof mula tu dia bersara tu jawatan cikgu sains tu. Dia bukan pencen pilihan. Dia bersara lebih awal lagi, tak ada gaji. Tak ada gaji, si pun tak kerja. Macam mana iltizam yang tinggi, sekuat itu dia beristiqamah untuk mengeluarkan produk. Jadi orang yang memang base jenis orang kata, nak katakan dia orang kata babi sungguh. Babi mana lagu mana pun dia terus juga. Optimis. Okey. Kena buang perkataan babi. Orang yang optimisnya kuat. Jadi situ cabaran yang lepas, dia dah melepasi cabaran pertama. Cabaran kedua, ada pekerja ni orang Melayu kita maaf sajalah, pukul 9 tak sampai lagi. Patut. Jadi itu cabaran-cabaran dekat awal dulu, disiplin kerja. Baik. Sampai satu tahap disebabkan Ustaz Jamaluddin ni baru nak perkenalkan produknya ni, bagi dulu kat orang bagi hutang. Jadi dia sampai peringkat nak beli tepung untuk buat mi tak ada duit. Nak pusing modal tu. Pusing modal tak ada. Modal pusingan tak cukup. Masya-Allah. Menyebabkan pernah 2 kali nak lelong. Bukan nak lelong, siapa nak beli kilang mi ni? Nak stop tak boleh. Nak stop orang minta mi, orang telefon nak mi, orang call nak mi. Tak boleh nak stop, tak ada. Tak boleh nak running. Kira nak stop lah, tapi tak sampai hati. Tanya orang siapa nak beli kilang mi ni. Dah pernah 2 kali. Maksudnya nak kat akhir dia nak buat dah. Orang lain tengah proses pula. Macam gitu. Itu. Maksudnya. Orang yang tahu begitu je. Tapi yang lebih lagi saya tahu, iaitu masa saya pernah rupa-rupanya Ustaz Jamaluddin ni, dia main tanah sebelum dia berhenti kerja dulu. Dia broker tanah. Iaitu satu ketika tu, kan dulu tag-rater. Dia kata ada kerja tak? Kalau tak ada kerja, tolong sikit Abu, dia kata. Saya panggil dia Abu lah, anak-anak panggil Abu. Dia kata tukar ni dalam bentuk tag-rater ni, type je dalam bentuk komputer. Dia beli komputer masa tu. Jadi saya pun apa benda saya tak tanya, saya type je lah. Dalam type tu saya tengok, ni surat broker tanah, nak beli tanah dengan penjual tanah. Lepas tu ni surat yang tanda tangan, surat perjanjian antara broker dengan orang pembeli. Ni surat antara pembeli dengan penjual tanah. Penjual pemilik tanah. Jadi saya tukar daripada typewriter tu kepada komputer. Situ kita tengok rupanya dia main tanah. Saya tanya isi saya, memang banyak tanah dia dulu, dan tanah tu semua dah terjual kerana nak mempertahankan industri mi kuning bagi menyelesaikan tuntutan fardu kifayah. Begitu sekali Ustaz Jamal. Siapa tak ada tanah dah nak jual. Akhirnya terpaksa
tanya siapa nak beli kilang ni. Dan 2 kali benda tu. Secara tu perjuangan Itu jerih perih yang dia lalui lah. Lepas tu alhamdulillah dia terpaksa buat pinjaman lah. Kalau tak silap saya, dia buat pinjaman dengan Agrobank untuk dia beli mesin baru, bangunan baru, dan ada sedikit untuk pusingan modal lah. Pada tahun 2014 dia telah pun meninggalkan kami. Diteruskan oleh putera-puteri beliau lah, diketuai oleh Encik Ahmad Sayyaf Jamaluddin, anak yang ke-11 daripada 23 orang adik-beradik. Jadi MD pos saya ni, Encik Ahmad Sayyaf ni, bila dia ambil alih, dia teruskan industri ini, ada lagi cabaran pada ketika ini. 1 dekad, 2 dekad, masuk dekad yang ketiga, cabarannya ialah modal. Jadi alhamdulillah Encik Ahmad Sayyaf mendekatkan diri dengan agensi-agensi kerajaan lah, macam MARA, Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu. Alhamdulillah banyak membantu kita. MARA banyak bantu kita untuk mengembangkan lagi juga SME Corp. Jadi dana-dana ada dalam bentuk dana pinjaman dan sebagainya tu semua Muslim Foods Industry ambil untuk grow. Boleh lah, boleh suntik lah. Titiknya adalah halal. Titiknya sebab ada halal. Kalau tak ada halal, betul Ustaz, tak ada halal lah. Awal lagi orang tak boleh nak masuk itu dah. Cuma dan hari ni kita ni terlalu stigma kita hari punya ni masyarakat. ada lagi satu nak grow juga. MARA dah bagi, semua dah bagi. Kita nak kembangkan, kita nak berpindah di tanah industri. Sekarang ni kita duduk di tanah di depan sekolah Adha tu. Itu kawasan kediaman. Tak sesuai industri ni untuk diteruskan, dibesarkan, tak boleh. Permintaan semakin membesar dan saya pun terpaksa stop untuk dapatkan market baru. Kerana saya tunggu kilang ini dah tengah usaha untuk berpindah di tanah industri. Alhamdulillah di belah Marang sana. Jadi siap tanah tu, tanah bangunan tu, tapi semua tu modal. Ada duit buat sikit, ada duit buat sikit. Orang tanah kata kokok tanah bukit tu, bagi kata dulu. Lepas tu ada duit buat tapuk. Saya tak tahu berapa tahun lagi yang akan siap, tapi itulah sekarang yang sedang dihadapi adalah modal. Ustaz, masalah pekerja tak ada masalah dah sekarang ni. Sebab kita dah ada HR dulu. Betul. Tak ada HR, kita ada HR. Masalah apa? Semua tak ada masalah. Tinggal hari ni modal saja lagi yang perlu. Itu ya jerih payah hari ni. Baik, mana kata dah ujian yang dilalui sepanjang 4 dekad tu, maksudnya cabarannya adalah waktu permulaan. Untuk kata mempertahankan kita punya produk untuk dipasarkan. Sebab konsep apa namanya, kita panggil marketing yang digunakan pada ketika tu, saya rasa masa sekarang salah lah. Tapi dulu itulah paling sesuai. Sebab kita nak jimatkan kos dengan bagi dulu orang berhutang dan sebagainya. Akhir sekali kita yang tempang lah, kita rasa akhirnya hampir nak jual. Okey, baik, tak apa, alhamdulillah. Tapi dengan niat yang kata suci, murni, untuk menggalas fardu kifayah, menyempurnakan kewajipan yang ada, akhir sekali pada hari ini saya difahamkan 4 zon di Malaysia Semenanjung ni telah pun berjaya dikuasai dan memasuki setiap pasaran yang ada. Cuma bagaimana sambutan, mungkin adakah di Brunei, Sabah dan sebagainya di luar sana. Sebab saya rasa benda ni payah juga produk-produk kita untuk ke luar sana. Tapi mungkin atas alasan halal yang dimiliki oleh Muslim Food Industry itu sendiri, boleh mampu untuk menerjah ke pasaran luar daripada Malaysia. Mungkin boleh jadi kata semangat kepada mereka yang di luar sana yang baru berkecimpung dalam bisnes. Silakan abang kita. Baik. Yang pertamanya, kita memang ada hasrat lah untuk ekspor sebenarnya. Tapi bos kita kata kalau selagi kita tak betul-betul penuh dekat Semenanjung, kita tak boleh nak ekspor lagi, yang fikir ekspor. Yang kedua, persiapan kita kena buat contoh macam tapuk kilang baru lah. Siap yang baru tu bertahap kilang tahap JMP. Kumpul semua industri kita, kilang yang dekat Cendereng, dekat Tok Jiring, satu tempat jadi komplek kilang. Porak-porak kita di satu tempat. Maida dengan Matrix pun dah beberapa kali datang untuk bantu. Tapi kita belum betul ready lagi. Kalau untuk di Sabah Sarawak ada 2 option. Sama ada kita kena buka kilang sana Ustaz, sebab kalau kita kos tu sama banyak dengan harga barang. Harga RM1.2.
Singapura RM1. Jadi jual RM2. Harga sana, mi sana RM1.3. Jadi orang tak akan beli. Jadi sama ada kita kena buka kilang sana, kalau kita sudah ada hardcore yang boleh tinggal sini, pergi sana. Nah, ataupun kita kena buat produk kering, produk inovasi yang memang dijual dengan harga tinggi tapi orang beli. Kan? Macam instant mi gitu lah. Instant mi. Market ni market lain lah, bukan market harian ni. Bukan ni lah. Bukan main mi kuning kuih tiaw ni ya. Bukan lah. Kena buat produk lain. Produk lain yang harga dia agak tinggi. Tapi saya rasa boleh buka kilang di Sabah Sarawak ni Abadeng. Kalau nak start kita pergi kerja sana. Boleh kita juga. Boleh ustaz kita juga. Kita sanggup. Abadeng sebagai sebuah syarikat yang lahir dari Bumi Terengganu. Bumi Terengganu, orang Terengganu sebut. Apakah impian terbesar MFI? Maknanya nak produk ni bukan sekadar dikenali di Terengganu, tapi mungkin jadi seolah-olah Malaysia orang kenal Muslim Food Industry. Sebut Malaysia orang kenal. Maknanya sebut industry. Kalau sebut Malaysia produk orang kita tahu. Muslim Food Industry MFI. Ya, hasrat terbesar kitanya kalaulah semua orang yang ada kalimah syahadah bukan setakat di Malaysia, maka di dunia ini, masya-Allah, yang mana mereka memang mendambakan, semua kita tahu memang mereka mendambakan produk yang dibuat oleh orang Islam kita. Halalan thayyibah. Contoh di negara-negara Islam yang mana negaranya kalau macam negara Arab tu memanglah orang Islam yang perintah. Contohnya macam di Kemboja, di Vietnam ada Muslim di sana dah. Ada Muslim sana, tapi dengan kat sana. Di negara-negara itu memang sebenarnya tanggungjawab kita perlu diperluaskan lagi lah. Ambil tanggungjawab itu dah hasrat besar saya kita. Kalau sampai ke tahap itu, alhamdulillah lah. Itulah yang rasa macam satu kepuasan yang kita peroleh kalau kita dapat ekspor ataupun kita boleh kembangkan industri ini dengan apa cara sekalipun lah. Di sana boleh pergi ke pihak ASEAN ataupun Asia. ASEAN. Jadi impian yang besar, sangat besar. Sangat besar. Tapi ada cabaran pula kita rasa pada hari ini. Cabaran dia pada hari ini, generasi pada hari ini tak macam generasi dulu. Makan mi, kuih tiaw. Hari ni dia lebih kepada fast food dan juga makanan-makanan yang viral. Samyang dan sebagainya. Jadi ni satu betul cabaran. Macam saya dok kenal membeli kita, saya dok kenal lah. Sama saya kenal. Saya tengok TikTok dia. Makanan hok mak saya buat. Benda Olio. Mok masuk tu memang kacau. Cuma nak rayaknya cabaran lah kepada Muslim Food melihat kepada trend yang pada hari ini generasi muda, Gen Z, Alpha dan sebagainya, corak makanan mereka dah mula berbeza. Jadi adakah mungkin ada perancangan yang lebih jauh dan sebagainya untuk memastikan bahawa Muslim Food Industry sentiasa relevan untuk setiap generasi? Memang kita dah ada orang yang bahagian R&D. Untuk satu, kita kena untuk mengkaji produk yang sedang kita buat hari ni. R&D itu juga untuk mengeluarkan produk baru. Bila kita nak buat produk baru, kita bukan setakat belajar membuat produk, tapi R&D itu perlu dibuat untuk supaya pastikan ramai orang boleh terima. Dan saya sebagai ketua marketing yang sentiasa berada di pasaran, kena selalu packer lah benda-benda macam tu. Generasi baru ni kalau dia cara budaya makanan dia tu dia dah tinggal. Maksudnya dengan ringkasnya macam ni, mungkin satu ketika mi kuning sudah tidak menjadi pilihan generasi yang sekarang ni sedang membesar. Jadi Muslim Food Industry sekarang ni sebenarnya sudah kena fikir ke arah tu. Alhamdulillah kami dah ada R&D, unit R&D, dan kami juga ada HE iaitu halal eksekutif untuk seiring. Kita orang ambil ramen. Kita kalau nak orang kata semua orang ambil contoh macam makanan jenis macam segera gitu. Jadi kita kena halal, berkhasiat, tidak memudaratkan, dan sekaligus R&D tu kena buat mengikut apa yang halal. Ni dua sana sangat besar sebab halal ni halal Malaysia ni nombor satu. Jadi pasaran tu sangat besar. Betul. Sebenarnya sangat besar. Halal Malaysia adalah nombor satu. Halal Malaysia, alhamdulillah. Masuk ke mana-mana diiktiraf secara mana orang sudah tunggu produk kita Tinggal lagi kita kena sampai satu step, kita kena ekspor.
Kita kena nak kata kuasai itu taklah, kita kena menyertai ekspor sana, insyaAllah. Cuma buat ni sekadar kita cakap-cakap je lah ni Aberdeen. Saya rasa perlu juga MFI buat satu produk instant mi. Betul. Sebab kita ada masalah. Bukan kita ada masalah, kita semua kita dengar makan mi segera ni tak sihat lah, tak ni lah. Tinggi MSG lah, tinggi ni lah, tinggi ni lah, sakit buah pinggang lah. Jadi kalau buat satu produk mi segera yang sihat. Tapi lah seperti sama-sama lah, ada perisa kari ke perisa tapi sihat. Mana bertentangan dengan fakta ataupun kita hearsay lah. Hearsay bahasanya ni dok molek, ni. Tapi adanya mi segera selamat dan sihat. Hari ni orang tak tahu hak nasi betul, hak nasi tipu, hak nasi yang biasa dunia pada hari ni. Jadi Aberdeen sambung. Pasaran hari ni lebih besar mi yang tidak sihat. Tapi apa yang Cik Faris katakan tu tadi, iaitu adanya pasaran kena buat mi segera yang sihat. Mi segera yang sihat ni kalau kita buat, dia tak mengganggu pasaran sedia ada, Cik Faris. Itu memang menarik, Cik Faris. Cukup menarik apa yang dicadangkan oleh Cik Faris tu. Sebenarnya dia sudah fikir untuk bila ada kilang yang industri tempat tanah industri tadi dapat kita bangunkan, barulah kita boleh tambah produk pagar bangkang tadi. Tempat sekarang ni depan sekolah Adha tu di Tok Jering tu memang dah limit dah. Tak lagi dah. Tak lagi dah. Jadi kalau dah siap yang di tanah 5 ekar ni, tanah industri ni, yang itulah yang patut saya rasa yang Cik Faris cadang tu yang kita kena dahulu buat. Sebab waktu mana pun boleh ambil, dia tahan lama. Siapa pun nak ekspor ke mana pun. Ekspor ke mana pun. Kalau kita tengok kedai sebenarnya jangan kata dalam Malaysia, luar Malaysia pun berapa puluh mungkin ratus pilihan untuk instant mi. Macam-macam jenis. Pakai tuang air terus gelegok lah apalah tak. Jadi satu inovasi ataupun satu pecahan kepada produk yang mungkin boleh pengusaha Muslim Bumi Putera kita yang seperti hak kita ayat tadi, bersih, baik, sihat dan halal dan thayyiban lah. Cuma apabila sebuah syarikat berkembang, Aberdeen, ukurannya bukan hanya sekadar jumlah jualan ataupun keuntungan, tapi sejauh mana ia memberi manfaat kepada masyarakat. Bagaimana MFI ni tengok peranan syarikat dalam membantu ekonomi setempat, membuka peluang pekerjaan dan membangunkan usahawan makanan di Terengganu. Baik. Untuk buka peluang kerja tu memang kita nampaklah orang bila kita sekarang macam ni, ramai orang minta nak kerja, nak minta jadi driver lori pun ramai, tapi kita dah nak ambil semua. Kecuali kita kena kembangkanlah bisnes kita ni. Bila kita kembang pengeluaran kita, bisnes kita ni, barulah kita boleh tambah lagi lori, tambah lagi double lori. Bila kita tambah mesin, tambah lagi pekerja yang duduk di mesin tu. Bila kita tambah lagi produk kita di luar sana, kedai semua semakin besar, lagi ramai tambah lagi pekerja-pekerja untuk pemborong kita yang mengedarkan produk-produk kita. Memang itu kita lihat dan kita rasa itulah memberi semangat kepada kita untuk kita meneruskan industri ini dengan cemerlang lah, dengan baik lah, dengan baik. Dan untuk kita berkongsi tentang untuk melahirkan usahawan tu, mungkin kita agak terbatas lah segi masa untuk melahirkan usahawan tu. Tapi kalau macam podcast macam ini, kalau kata sembang-sembang macam mana untuk merangsangkan usahawan supaya memberi semangat dia ceburkan dalam industri makanan, dan untuk kita boleh share, boleh kongsi macam mana kalau dalam keadaan bisnes kita ni nak masuk pasaran. Macam kalau saya bercakap, kapasiti saya bahagian marketing lah, dan pemasaran. Macam mana nak masuk pasar raya, macam mana kita nak berduduk sama rendah, diri sama tinggi dengan brand-brand yang gegasi. Itu mungkin memang kita boleh bagi sumbangan lah pada usahawan-usahawan di luar sana, insyaAllah. Cuma salah satu produk yang kita kira tak banyak sebenarnya yang kita dapat tengok di pasaran, salah satunya laksa berah.
Seberas. Ada buat laksa beras. Oh ya. Ada. Laksa beras. Oh ya. Semua tak perasan laksa beras. Laksa beras. Ada, kita ada buat. Cilibo. Ya betul. Nah, Tengok website dia banyak produk lah Ya. laksa beras ni kalau ustaz nak makan, siapa pun nak makan, kat mana kita beli laksa tu? Laksa pasar kan. Hanya di pasar saja yang jual laksa beras. Ya. Mana ada jual dekat pasar raya yang orang Islam buat. Tak ada. Tapi alhamdulillah pada tahun 2020 rasanya, saya Muslim Food dapat mengeluarkan produk barunya ketika itu, laksa beras basah, packing macam mi juga, duduk kat pasar raya. Alhamdulillah ada sambutan Cik Faris. Ada sambutan Cik Faris. Betul. Dan rasanya serupa dengan laksa yang kita beli baku. Laksa baku panggil tak? Laksa baku. Sebetulnya je. Celor lah sikit. Yalah. Itu dalam kuah kita kena celor sikit 5 minit. Faham. Boh dalam kuah kari, kuah putih jadi, kuah merah jadi, kuah laksa Penang jadi, laksa Kedah jadi. Boleh utara boleh, macam timur pun boleh. Cuma seperti mana Hak Aberdeen kita tahu tadi, menarik kisah Cilibo. Cilibo ya. Kongsi sikit. Okey, saya lupa nak buat produk. Mungkin kita akan minta untuk episod seterusnya kita bawa semua produk. Kita cerita pasal produk aja. Boleh Tapi menarik yang Cilibo kita ni. Cilibo kita ni kita menggunakan cili berkualiti tinggi, grade A, yang bukan cili hak kedu hak keriting tu. Tu pedas sangat Cik Faris. Ya. Dan kita tak juga guna cili kering, ada kering hak comel tu. Dia kurang pedas tu. Tapi kita guna hak panjang molek, hak comel tu, yang merah belaka tu, bekas hak hitam-hitam kita ambil. Bekas hak dah kuning tu, kita ambil merah nyala belaka cili kering tu, hak segar-segar, hak grade A. Yang sederhana pedas. Sebenarnya kita pedas cili kita ni, kita pakai cili yang sederhana pedas. Tapi Cilibo kita ni menariknya, yang pertama kita letak air sikit je. Ya, betul. Maksudnya kalau dia kepekatan dia. Baik, kalau saya itulah saya tak buat produk je Faris. Sebenarnya saya dah pesan saya. Baik. Kalau saya tunjuk hari ni, saya mengharap produk yang siap dah tak apa, lepas ni insya-Allah menyusul. Insya-Allah. Mana lepas ni kalau nak atur laksa kita boleh call petima. Kuah laksa. Cilibo tadi, kalau Cik Faris buka getah tu, buka getah tu, buka tuang gini, dak jatuh lalu. Ayuh turun. Biasa buka bow lalu. Ni dak dia pekat, sangat pekat. Bila pekat, jimat masa menumis. Dapat cepat garing. Jimat gas memasak. Tapi jangan letak banyak lah, jadi pedas. Sebab kalau biasa dengan cili bubur biasa kita guna 2 sudu, kita guna 1 sudu je. Berdesik pedas. Oh ya ke Ustaz Mukhtar dah pakai cili bubur kita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sebab dia kan erat dia yang sama. Kalau di Nirwana tu sama. Tak bubur separuh je Ustaz, kalau tak suka pedas lah. Ya. Kita terpaksa tapi warna kita Ustaz, biasa kalau bunisan 2 keping kena 4 keping. Barulah supaya pedas dia tu kurang. Saya memang saya punya favourite saya gula Yapeceng dengan tumi. Saya memang lada tu yang pilihan lah. Warna comel betul tak? Comel. Kalau comel. Saya baru perasan tadi bila Aberdeen sebut pekat. Betul pekat. Betul pekat. Kalau lada, setengah lada tu kita nampak ada air tepi dia. Tapi memang saya bukan kata tak, memang kita pengguna. Dan saya tak tahu, saya ingatkan nama Muslim tu nama sama. Tapi tak tahu punya company yang sama. Insya-Allah. Saya rasa tak warna Cilibo kita tu. Kita kan pakai plastik yang transparent. Merah Cilibo tu bukan merah tambahan warna. Tadi saya dah sebut dah, cili kering, campur air, campur garam. Cuka pun kita tak bubuh. Cuka dia sebenarnya salah satu pengawet. Betul. Tapi kalau kita Cilibo ada cuka, ada masakan yang tak perlu letak cuka. Letak Cilibo jadi masakan tak sedap. Jadi Cilibo kita ni boleh guna untuk semua masakan, semua menu. Cuma menu yang perlu cuka letaklah cuka. Yang pertama jimat sebab dia pekat. Yang kedua warna merah tu merah Cilibo yang grade pertama. Okay. Lepas tu dianya taklah pedas sangat. Tapi kalau tahu cara masak, dia taklah pedas lah. Dia lah sebab aku akan bukan dos sukatan. Kalau
biasa guna setengah senduk, ni jadi suku senduk. Ya, betul. Gitulah. Tapi kelebihannya pula tadi tumis tu jadi cepat. Tumis cepat. Saya baru-baru Jimat tenaga, jimat masa, jimat okey. Jimat gas. Orang masak garing tu. Itu jadi ibu kita lah. Alhamdulillah baru tahu dia punya rahsia je. Kita tak tahu. Kena tanya owner dia. Kena tanya orang sendiri. Sebab apa tu kata betul dah. Okey baik, kita lama dah bercakap dengan Aberdeen ni. Mungkin kalau kita tanya lama lagi habis benda dah kita korek dah. Rugi tak ada episod jadi episod kedua dan sebagainya. Cuma kita tetap nak tanya jugalah sebab ada banyak kita panggil pengalaman Aberdeen sendiri lalui, bagaimana nak masuk dalam MFI pun Aberdeen banyak pertimbangan yang dibuat dan sebagainya. Jadi benda ni adalah satu pengalaman yang cukup berharga kepada mereka-mereka yang baru nak start bisnes ataupun mereka dah baru start mereka awal dalam bisnes. Mungkin untuk pesanan lah kita kata ataupun nasihat kepada mereka untuk memastikan bahawa setiap yang mereka buat tu bukan sekadar sebab persaingan cukup hebat pada hari ni. Siapa pun yang nak jadi businessman mesti kreatif, inovasi dan sebagainya. Jadi mungkin ada pesanan untuk generasi muda pada hari ini untuk terus kekal bertahan dan untuk istiqamah dalam apa sahaja yang dia buat. Silakan Aberdeen. Baik. Boleh saya ringkaskannya macam ni lah. Pada usahawan-usahawan yang baru nak ceburkan diri dalam usahawan industri makanan ini, orang putih kata ataupun orang kampung Cik Paris pernah kata, no pain no gain. Besuk kata gitu. Besuk kata gitu. Aberdeen pun besuk. Kalau peribahasa bunyi lain sikit, no pain no gain. No pain no gain. Dia nak bau juga. Tapi kalau kita pergi ke peribahasa Melayu kita lah, kalau tidak dipecahkan royong, manakan dapat sagunya. Inilah yang perlu kita pada usahawan-usahawan baru yang nak ceburkan diri dalam industri makanan, yang memang perlu memerlukan nafas yang panjang, bukan nak menakut-nakutkan. Kalau dah cebur, buatlah betul-betul, sebab risiko kerugian tu sangat dekat dengan kita. Tetapi selagi kita tak temu formula hak sungguh-sungguh ni, tak temu sebab apa orang kena beli barang kita, selagi tu kita kena buat. Sehinggalah Allah Ta'ala akan tunjuk kepada kita satu kekuatan, mari rasa produk kita. Tapi kita jangan syok sendirilah dengan belajar. Dengan banyak ada ilmu, ada mentor dan sebagainya. Maksudnya kena belajar dan kena ada ilmu. Jangan masuk secara sembrono. Betul lah kita nak pergi masuk dalam sawah padi pun, nak ceruk padi bukan benda senang weh. Ingat turun-turun macam ceruk-ceruk dah dah. Dia ada panjang ukuran dia. Betih. Kalau dah. Okey, kita nak kabarnya apa pun kata kita nak buat mesti ada ilmu supaya kita terus istiqamah. Sama juga tadi macam saya tingkat pada awal tadi, maksudnya kita ni orang Islam kadang-kadang kita punya attitude kita menyebabkan Islam tidak dipandang. Sebab kita sendiri. Sedangkan disiplin yang ada, prosedur yang diwujudkan mewujudkan kepada bersih dan moleknya akhlak agama Allah Subhanahu Wa Taala, Islam tu sendiri. Kalau kita ambil siji halal, kalau kita ikut prosedur yang bersih, semua akan dihormati. Sebab kita adalah agama yang membawa satu kebaikan, rahmat kepada seluruh masyarakat di dunia ni. Jadi Aberdeen, orang panggil benda apa? Benda yang paling penting lah bagi saya, yang pertama Aberdeen sebut ilmu. Orang yang kata kita yang Islam asal, yang mari mu'alah lebih hebat dia punya penghayatan dari masa ke semasa. Jadi kalau nak bisnes, ambil konsep mu'alah tadi. Kan sentiasa belajar untuk mantapkan macam Aberdeen lalui. Bila nak masuk tu macam-macam kata kita panggil perhitungan yang dibuat. Akhir sekali boleh jadi dan boleh kekal, dan banyaknya orang panggil benda apa? Ilmu yang akhirnya Aberdeen dengan kepakaran masing-masing akhirnya keluar dengan katanya Cilibo sendiri. Tadi masa kita bertihak Aberdeen ada cerita bagaimana Cilibo tu bukan saya saja, mesti ada proses sebelum masuk dalam MFI, di brand, di-combine dalam produk juga daripada MFI dan sebagainya. Mungkin banyak lagi yang Aberdeen nak cerita berkenaan ni, tapi saya rasa mungkin masa lah pada hari ni kot. Jadi sebagai hujungnya mungkin
sebagai soalan yang saya kira mungkin ramai juga yang orang melihatlah kejayaan yang dikecapi oleh MFI pada hari ini. Mungkin dok semua melihat dengan air mata kesusahan, ada orang melihat dengan kegembiraan. Macam saya sendiri, saya melihat satu kejayaan yang saya boleh banggakan. Tapi bila saya dengar apa dia cerita, kita pun rasa macam sebab bukan satu benda yang mudah, sehingga kan Al-Fadhil Ustaz sendiri, Allah yarham sendiri, bagaimana tidak meninggalkan apa-apa tapi meninggalkan hutang, tapi mereka tidak berpecah, terus kekal bersatu, yang akhirnya jaga satu legasi yang cukup hebat, yang hari ini saya kira mungkin masa tu mungkin ada 1-2 produk, tapi hari ini dah banyak produk, sehingga kan ada laksa berah dan sebagainya, dan banyak lagi perancangan-perancangan akan datang. Jadi jika adalah kata seorang anak muda Terengganu yang mungkin sedang dengar podcast pada hari ini, mungkin punya impian besar, yang masih ragu-ragu untuk bermula, jadi mungkin ada satu kata-kata daripada Muslim food industry yang ingin mereka dengar sebagai pemangkin semangat, turning point mereka dan sebagainya. Silakan Abading, nampak tenung lama tu. Okey, kepada anak-anak muda yang baru nak mencubakan diri dengan industri makanan ini, industri pemprosesan makanan halal dan berkualiti, sudah pasti kita mesti mulakan dengan ilmu. Yang kedua, kena ada mentor. Ilmu saja tak ada mentor, di mana tempat kita rujuk? Sudah pasti kita akan bertemu berhadapan dengan masalah demi masalah. Kalau ada mentor, orang yang berpengalaman untuk dirujuk, maka ketika itu kita akan nampak perlu diteruskan. Dan bila dah ada mentor, pastikan kita ada sistem lah. Dia sama-sama anak muda ni, dia orang lebih mudah sebenarnya berbanding dulu. Sebab sekarang ni kita ada sistem. Dulu nak belajar HR kat mana? Sekarang dah ada. Cari je Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu. Pergi dekat Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu, daftarkan diri sebagai usahawan, belajar ilmu. Semua kursus-kursus yang free, libatkan diri. Yang berbayar tak banyak dibayar pun. Dia bayar makan dengan penginapan kita pun, kalau bayar sendiri pun tak padang. Tak sebagainya tu. Contoh 2 hari 1 malam. Yang marah pun gitu juga. Yayasan Pembangunan Usahawan, MARA, SME Court, semua tu dia banyak untuk menimba ilmu ni yang free, cukup banyak. Yang kedua, kena ada mentor. Dalam kursus tu, yang bagi kursus tu ada pengisi dia tu, penyampai dia tu, dialah mentor kita. Kalau kita tak jumpa mentor, tetapi dia akan jumpakan kita dengan industri yang kita serta ini, yang kita nak buat ni. Dia kata, kau kalau nak jual cucu baduk, contohlah, cucu baduk inovasi, mu cari ni orang ni dekat kok dia, contoh. Kita kena cari ilmu, ada mentor. Balik di Terengganu, cucu baduk Terengganu, contoh. Contohlah kan. Jadi ilmu, mentor dan sistem itu banyak kita boleh belajar. Berkenaan dengan e-commerce, jual secara tanpa kedai kan. Memulakan dengan macam tu. MARA pun sediakan kursus kursus online online, e-commerce, digital marketing, penguasaan sistem, penguasaan teknologi dan juga pemasaran online, digital marketing. Anak-anak muda kita tak boleh tinggal benda tu. Jadi lepas tu buat je. Tak ada cerita lain. Formulanya buat je sampai jadi. Buat je sampai bila? Sampai jadi. InsyaAllah yakin. Maksudnya sebab Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Maksudnya kita bila buat satu keputusan tu biar betul-betul. Sama ada kalah atau pengajaran. Jangan kegagalan. Jangan kita letak contoh kita letak, aku nak jadi usahawan, tapi aku takut gagal. Jangan letak gagal. Jangan. Maknanya kita kena tahu cara apa dia cakap. Maksudnya sama ada berjaya atau pengajaran. Mungkin ada kesilapan yang kita buat. Kalau kita tak berjaya, pengajarannya ada. Kita ambil terus bangkit. Ketika kita kalah, jangan menyerah kalah. Kalah menang itu bukan kerja kita. Kita usaha. Tetapi kita kalah, kita jangan menyerah kalah. InsyaAllah berterusan, istiqamah. Tapi jangan lupa hubungan kita dengan Allah SWT. Tanggungjawab kita, niat kita berkhidmat, bukan bekerja, tetapi kita berkhidmat kepada Allah. Barulah kita boleh
create pekerja-pekerja kita ini, dia orang datang kerja adalah khidmat mencari rezeki, bukan untuk majikan. Dia kerja cari rezeki, cari nafkah untuk keluarga kerana Allah SWT. Ini bermula dengan diri kita yang industri kan. Jadi usahawan-usahawan, anak-anak muda di luar sana, kita combine semua tu. Kita jangan tinggal lah. Maksudnya buat kerana Allah, berniaga kerana Allah. Apa saja Allah di depan. Apa saja Allah di depan. Masya-Allah. Maka bila apa saja kita letak depan kita Allah, maka walaupun kita lelah, kita tidak akan mengalah, tapi setiap usaha kita ada barakah. Nampak tak? Saya punya terinspirasi. Terinspirasi dengan Abadin sendiri. Saya kata inspirasi dengan Ustaz Mukhtar. Jangan. Okey, jadi gitulah. Banyak pengajaran yang kita dapat sebenarnya. Banyak yang dikongsi. Maknanya jangan mudah mengalah. Kalau kita rebah, terus bangun, terus bangkit. Tetapi saat kita berjalan, jangan menunggu rebah. Gitulah masa konsep dapat terus, maknanya berusaha. Masya-Allah. Hari ni alhamdulillah. Cuma kita harap apa saja yang kita kongsikan ini dapat memberi manfaat yang terbaik, dan juga yang paling penting terus support produk-produk yang halal dan tayyiban. Bukan satu perkara yang mudah untuk dia terus bertahan dalam industri yang penuh dengan penjarabah. Kita tahu bagaimana. Walaupun 4 dekad belum tentu tidak ada kegagalan. Betul. Makna hanya menunggu masa, tetapi sikap kita hanya terus perlu berusaha. Kalau fikirkan orang kata puting beliung nak mai ke rumah kita, payah, baik kita baiki pasok rumah kita. Orang mari puting beliung pasok kukuh, dah ada sah. Lepek gitu. Ada. Padahal puting beliung ada ke rumah kita. Tapi tugas kita sebagai orang Islam perlu menyelesaikan fardu kifayah, dan sebagaimana yang dia ambil tanggungjawab, dan kita pula orang Islam yang tak ada company ni, kita perlu beri sokongan supaya kewajipan kita dapat kita lunaskan. Mesti cari makanan yang halal dan tayyibah. Bukan kita support dia, tapi kewajipan kita. Dia sesah dah. Yang dia sesah hanya sunat je. Kan? Tapi kita ni wajib mencari satu rezeki yang halal dan bersih. Okey, baik. Saya kira banyak dah. Terima kasih kepada Abadin kita yang sudi hadir kepada kita untuk berkongsi dan juga memberi semangat kepada kita bersama, dan buka ruang-ruang bagaimana nak pergi ke mana dan sebagainya, insya-Allah. Mewakili Rusia Pendengar Iman juga podcast dengan Molek ni, mengucapkan jutaan terima kasih atas waktu yang diberikan, ilmu yang dikongsikan, dan segala kisah-kisah yang boleh kita ambil ibrah, istifadah dan sebagainya, dapat kita manfaatkan yang sebaik mungkin. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube kita, dan kita nak maklum kita dah mencapai 1,000 subscribers. Alhamdulillah. Terima kasih. Teknikal tu audio mungkin bagi orang 1,000 tu sikit, tapi bagi kita ni lah usaha kita. Kita nak mencapai. Tapi jadi tak sepayahlah macam nak dapat segi halal tu. Segi halal. Apapun kami tetap berusaha, sebab banyak lagi yang kami nak kongsikan seluruh negeri Terengganu. Dia banyak lagi orang kata usahawan-usahawan, produk-produk yang sebenarnya kita balik daripada Kemamang, kita tengok banyaknya CBT yang lahir bagi cendawan yang tumbuh. Ada kita tak tahu, comel-comel. Jadi mungkin kita lepas ni kita boleh kongsikan melalui segmen podcast dengan Molek kita, insya-Allah. Jadi subscribe, follow TikTok dan Facebook kita, dan kekal support podcast dengan Molek. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Nazaruddin bin Abdul Wahab, itu Ketua Jabatan Jualan dan Pemasaran Muslim Foods Industry Malaysia Sdn Bhd. Terima kasih bersama kita, dan kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Episod yang ke-14, insya-Allah. Dengan seorang, kita ada dah hint-hint ni, dengan seorang atlet Malaysia. Jadi jangan lupa bersama kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Molek.